Di antara itu, di antara cabaran lah. Makna cabaran kita ni ialah nak memberikan kefahaman kepada orang luar, jangan dia mempengaruhi kita. Sebab kita dah cover dah, kan? Dan di antara hikmah yang berlaku dalam pengamalan keluarga saya ni ialah apa yang saya nampak daripada apa yang saya buat lah. Pertama sekali, bila isi-isi saya ni diberikan tugas-tugas masing-masing, okey, dan bila ada penggiliran, sudah pasti ini apa yang dia orang kata tahu. Alhamdulillah ada me time dia kata. Of course lah, mula-mula tu kahwin satu juga kan, dia tak ada terus dua. Walaupun dia sebut ayat tu masna wa sulasa wa ruba kan. Saya pun boleh kata saya pun ada keberatan juga. Bukan nak kata orang poligami je kan. Sebab saya rasa lagi tenang pada umur macam ni. Betul. Tapi mungkin Haji Faizan ada ketenangannya tersendiri. Litaskunu ilaiha. Yang request tinggal serumah ni bukan saya. Dia cerita. Syaratnya abang kalau nak kahwin kena kami duduk serumah. Bukan saya yang request. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di bawah GQH TV dalam segmen podcast Perspektif Wahyu. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama dengan panel jemputan kita yang saya sangat hormati. Pertamanya iaitu Profesor Ishaq Suliaman selaku Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita ada tamu khas. Ini kita panggil sebagai jemputan khas lah. Okay. Daripada Bangi kita bawa. Okey, baik. Jadi jemputan kita diberi nama Haji Hafizan bin Haji Fauzi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan satu isu yang agak dipolemikkan, okey, dan kita perlu carilah solusi ataupun kita nak mendengar pandangan daripada panel jemputan kita, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan poligami, wahyu atau nafsu. Dia. Okey. Tajuk poligami ni sensitif lah. Saya walaupun belum kahwin. Okey kan, tapi kita nak sebut ataupun nak menceritakan tentang poligami dalam perspektif wahyu ataupun nafsu ni, ia memberi satu tanggapan lah. Sebab kita berada dalam masyarakat Melayu di Malaysia yang kalau kita lihat di media sosial banyak ditayangkan ataupun yang dipaparkan di paparan utama media sosial ni lebih kepada benda yang buruk, benda yang negatif kan. Sebenarnya suami kahwin tak beritahu, suami kahwin sebab dia isteri dan sebagainya. So menyebabkan benda tu menjadi satu yang menimbulkan perspektif yang tak bagus dan menyebabkan kaum wanita lah khususnya kita berkait dengan poligami ni, confirm lah menyebabkan kaum wanita dia menolak benda ni. Dan kalau kita tengok dekat Twitter, di paparan Twitter saya pernah baca sampai satu tahap isu poligami ni, poligami ni menyebabkan seorang tu menolak terus bahawa poligami tak sepatutnya ada dalam Islam. Tak sepatutnya ada dalam Islam. Dan dia memberi satu gambaran buruk kepada Islam itu disebabkan salah tafsir lah. Salah tafsir, salah cara pandang, salah pemahaman dalam memahami isu poligami. Sebab itu kita nak buat podcast dalam perspektif wahyu ini di bawah GQH TV untuk kita selami dan kita kupas sedikit berdasarkan segi teorinya berkaitan dengan poligami itu sendiri dari segi perspektif wahyu. Kemudian kita nak lihat jugalah, sebab kita bawa Haji Hafizan untuk kita sebagai pengamal poligami. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, sukalah untuk saya kenalkan dulu kita punya panel jemputan kita. Okey. Yang pertamanya Haji Hafizan bin Haji Fauzi, merupakan pengamal poligami lah di Malaysia. Okey. Dan saya panggil ustaz Ustaz ada 4 orang isteri, betul lah? 3 orang isteri. Okey. So jadi kalau kita lihat kepada pengalaman yang ustaz ada, mungkin nanti ustaz boleh kongsikan secara praktikalnya bagaimana dengan konteks Malaysia hari ini. Dan kalau kita lihat ustaz juga bukan calang-calang lah, bukan orang biasa-biasa, buat kata orang muda kan, bukan biasa-biasa kan, bukan kaleng-kaleng orang kata. Okey. So jadi kalau kita lihat ustaz juga melibatkan diri bukan segi dakwah saja, usahawan pendakwah bertauliah, trainer, motivator dan juga jurutera berdaftar dan profesional teknologis. So jadi saya yakinlah GQH TV menjemput ustaz hari ini untuk berkongsi secara praktikal real life kehidupan sebagai poligami ini, memberi satu gambaran yang jelas
dan juga memberi hakikat lah bahawasanya poligami ini sebenarnya disalahartikan sahaja. Okay. Baik, itu soalan yang pertama. Kita akan bagi pada Prof. Ishaq dulu. Berkaitan dengan, kita nak tahu dulu dari segi perspektif wahyunya poligami ni bagaimana? Dari segi nas Al-Quran dia mungkin, dan juga nas hadis. Kita khususnya hadis lah. Okay. Berkaitan dengan cara hidup Nabi, berpoligami itu sendiri macam mana sebenarnya, dan sepatutnya, patut ke tidak timbul salah erti terhadap poligami ni? Okay, silakan Prof. Terima kasih Saudara Fatih Al-Fatih, selaku moderator kita, dan sahabat ini bukan saja sahabat lama, sahabat sejati. Ya, Allah. Masa dia 20 tahun lepas kami dipertemukan dalam satu rangkaian bisnes Muslim, tapi alhamdulillah bertemu balik di Universiti Malaya ni. Anak beliau pun ada kat sini kan. Jadi saya begitu dekatlah mengikuti daripada jarak jauh melalui media sosial. Alhamdulillah kali ini Allah pertemukan kita bertemu. Baik, soalan nak menjawab soalan Fatih tu. Baik, kita kena faham sebelum poligami itu ada perkahwinan. Kita kena faham perkahwinan dalam Islam dulu. Okey. Ini satu yang Allah sebut kalau kita rujuk pada Al-Quran ayat 21 surah Rum. Allah sebut jelas tentang manusia ni. Allah kata diciptakan azwajan. Memang diciptakan berpasangan, ada lelaki dan perempuan. Lelaki dengan lelaki tak boleh sama tidak boleh ya. Ini cerita lelaki dan perempuan. Jadi, tetapi untuk apa? Bila berpasangan ni memang boleh bersama. Tetapi Allah sebut litaskunu ilaiha, kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi untuk saya bacakan terjemahan dalam Jakim terbaru Tafsir Pimpinan Rahman kan, saya bacakan, dan antara tanda-tanda membuktikan kekasuhan dan rahmat Allah ini, Allah menciptakan untukmu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenismu sendiri agar kamu senang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia menjadikan kamu suami isteri rasa kasih sayang serta belah kasihan. Inilah sebenarnya maqasid lah orang kata kan, perkahwinan. Kita kena faham dulu. Sebab sama ada dia bersorangan macam saya, monogami, ini betul-betul pengakuan jelas jujur ni, tanpa ada lindung, dan poligami, tapi kami berkahwin. Itu membezakan saya Tuan Haji Hafizan dengan Fatih yang belum berkahwin. Jadi kami berkahwin. Jadi kenapa berkahwin? Berkahwin dalam Islam ni bezanya dengan yang selain berislam ialah untuk kita menjadikan sebahagian agama kita tu menjadi lengkap dalam kehidupan yang normal ikut sunnah Nabi. Okey, dengan tujuan apa? Maqasid lebih jauh lagi, iaitu untuk kita litaskunu, kita bersama sehidup pasangan. Okey, kemudian untuk timbul kasih sayang. Ini cukup cantik dalam Islam ini. Jadi dia bukan semata-mata sexuality, tetapi dia melihat soal anak, soal tanggungjawab, pembinaan generasi, mendidik generasi berkualiti. Okey, jadi kita kena faham situ. Jadi sunnah Nabi, saya tanya Fatih, sunnah Nabi tu kahwin 2, 4, 3 ke dengan seorang? Dengan seorang. Ini fakta kedua. Jadi sebenarnya Nabi mulakan dengan monogami dulu. Okey, iaitu Sayyidina Khadijah binti Khuwailid itu sebagai isteri pertama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham kat situ. Okey. Namun apabila berlaku perkembangan Islam, apabila berlaku perkembangan Islam, maka dalam surah Nisa. Surah Nisa ni saya nak beritahu pada ramai sahabat sekalian. Surah Nisa ni surah yang Allah turun kat Madinah. Di antara surah Madani. Jadi Islam berkembang kan? Islam berkembang, berhijrah, kembali mula balik ke Mekah, dan ramai kabilah, ada Muhajirun, ada Ansar, ada pelbagai kabilah masuk Islam. Jadi masa itu dia kata di antara ilah kepada perkahwinan ramai ini bila Allah perintahkan dalam ayat ketiga surah Nisa. Ini ramai orang sebut, tapi orang tak baca ayat awal tu. Dia sebenarnya tiba-tiba baca fankihu ma talabakum minan nisa ayat ketiga, tapi sebenarnya ceritanya dalam tafsir Jakim yang baru ni, saya nak promote ni, masa kena Pimpinan Rahman versi baru ni. Cari tuan-tuan yang mulia. Cari ya. Diberikan satu topik ayat 1, 2, 3 itu, kewajipan wali penjaga terhadap tanggungannya. Ada cerita pasal menjaga anak yatim. Jadi Allah kata, bila kita diberikan anak yatim ini dan kita jaga harta dia, maka sebenarnya jangan kita mengambil kesempatan.
Jangan ambil kesempatan, sebab kita semata-mata sebenarnya nak makan harta je, tapi kita juga kena kena bertanggungjawab pada terutamanya anak yatim yang perempuan. Maka ketika mungkin kita dah ada isteri, tapi kita nak jaga anak yatim itu, maka di situ Allah kata, tapi kena baca ayat awal tu, sebab ada 2 kali kalimah wa in khiftum. Khiftum ni kalau kamu tu bimbang takut. Kamu tu memang takut, misalnya kita tak berlaku adil tadi dalam menjaga anak yatim ni, nakkan harta lebih, tapi kena jaga sekali dengan anak yatim tu. Masa situlah sebenarnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', 4 saja. Okey, walaupun dalam sejarahnya yang hadis Sahih Muslim, isteri Nabi selepas kewafatan Khadijah dan sehingga Nabi wafat ni yang kekal 9 isteri Nabi yang masa itu diizinkan pada Nabi Muhammad SAW sahaja. Itu kena faham tu. Jadi semua keadaan itu sebenarnya Allah bagi tahu asas utama ialah adil. Mampu kita memberi keadilan dan melaksanakan tanggungjawab, kan? Jadi poligami ni indahnya sebenarnya adalah tujuan yang paling hebat sekali, iaitu kalau zaman Nabi lebih kepada dakwah tadi, tapi sebenarnya memperlihatkan keadilan kepada tanggungjawab dan kepimpinan seorang suami kepada isteri-isterinya. Jadi saya pergi kepada jawapan soalan yang jawapan Fatih ni, ringkas ini tak akhir. Apa hukumnya poligami ni? Apakah wajib? Poligami ni apakah wajib? Okey, hukum berkahwin, betul. Hukum berkahwin tu ada sunnah Nabi dan digalakkan berkahwin. Dalam semua kitab ashab kitab sitah, Sahih Bukhari Muslim sampai Ibnu Majah ni, soal semua menyatakan hadis kata Nabi dia kumpulkan hadis yang menggalakkan berkahwin. Okey. Tetapi tentang perkahwinan yang ramai ni bernama poligami yang dalam sahabat ta'adaduz zaujat ini memang tak ada bab khusus. Saya dah cari tadi pada pagi tadi Fatih, tak ada. Tetapi pada mereka yang mampu untuk melaksanakan kepimpinan yang adil. Sebab itu kena baca ayat berikutnya. Pada ayat sama apa dia, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau rasa takut tak boleh adil tu satu. Jadi sebenarnya dalam Islam harus ibahah kepada poligami, namun dia akan menjadi sunat, dan boleh jadi makruh dan mungkin menjadi haram sekiranya tidak dapat dilaksanakan kaedah. Sebab itu dia pilihan, dia pilihan. Jadi macam sahabat saya ni pilihan yang memang istimewa. Kita akan cerita ni, cerita yang paling hebat saya rasa kat Malaysia ni, saya letakkan beliau nombor 1 lah. Contoh yang saya kenal lah, yang contoh ramai kenal. Tapi pilihan saya bersendirian setakat ini. Yang maksudnya dia bersorangan lah, bersendirian bahaya. Jadi itulah. Jadi ceritanya. Tapi sama ada saya seorang isteri saya seorang ataupun ramai, yang saya nak cari ialah litaskunu ilaiha. Wallahu alam. Itu jawapan pertama. Terima kasih Prof. Jadi Prof, statement keras setakat ni bersorangan tu kan. Seorang betul. Okey, baik. Jadi insya-Allah daripada ialah kupasan dari perspektif kalau kita lihat poligami sebenarnya dia memelihara maqasid sendiri. Kita kena faham maqasid perkahwinan, tujuan hikmah perkahwinan, dan juga kita perlu melihat kepada kepentingan apa yang menyebabkan faktor poligami dan sebagainya. Yang kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi SAW pun betul lah seperti yang Prof kata tadi. Pada awalnya seperti baginda berkahwin dengan Siti Khadijah Khuwailid. Itu seorang je dulu. Betul. Kan untuk memahamkan bukannya dalam satu tempoh yang sekejap pada 3 tahun sehingga Khadijah wafat. Kan? So jadi kalau kita lihat selepas itu baru Nabi baginda SAW berpoligami dan sebagainya. Dekat sini kita dapat melihat bahawasanya poligami itu bukan satu tujuan hidup lah. Kan? Dia harus, tetapi dia ada dalam agama. Yang itu kita perlu terima. Itu hakikatnya kita terima. Dan sesiapa pun tak boleh menolak. Dan sesiapa pun tak boleh nafikan. Sebab itu termaktub dalam Quran dengan dalil qat'i. Kemudian ada juga dalam hadis dan sebagainya. Maka itu kita perlu terima dan kita fahamkan. Bagaimana yang hari ini jadi ialah cara kita menginterpretasi, cara kita mentafsirkan poligami itu yang menjadi masalah. Cara kita sudut pandang kita, mungkin kita pandang hanya pada keburukannya sahaja. Kita tidak pandang pada kebaikannya, bagaimana nasib orang yang kurang berkemampuan dibela, wanita-wanita yang kurang berkemampuan dibela, janda-janda, anak-anak yatim dan sebagainya. Kan? Okey, jadi kita pergilah pada Haji Hafizan. Yang ditunggu-tunggu. Ya, ditunggu. Masya-Allah.
point of view. Okey, Hidup betul. keluarga poligami ni. Kisah benar. Kisah benar. Tengok kisah benar. So jadi bagaimana Tuan Haji Hafizan kalau kita lihat ialah Tuan sebagai seorang poligami dan bagaimana kehidupan poligami yang berteraskan Islam yang sebenar ni. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Al-Fatih selaku moderator yang saya hormati, yang saya muliakan, Profesor Dr. Ishak, sahabat saya, dan tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi terima kasih atas jemputan dalam segmen yang sangat menarik tentang poligami lah. Jadi kita terus sajalah kepada apa yang ditanya ataupun ulasan berkaitan dengan, saya kira, tentang pengalaman lah kan. Jadi sebelum tu saya nak buat disclaimer ataupun penafian sikit lah. Maksud dia apa saja mungkin saya keluarkan pandangan berdasarkan pengalaman saya sebagai pengamal poligami ini, bukan tujuan untuk mempromosi atau kempen orang poligami. Kadang-kadang bila kita cerita tentang kebaikan-kebaikan ni, kita bimbang nanti orang akan terasa ini macam nak kempen kan. Tidak, tetapi kita nak pergi kepada kesedaran dan juga kefahaman, dan yang kedua, yang ketiga ialah educate. Jadi berkaitan dengan saya cerita pengalaman saya dululah kan. Pertama sekali sebagai latar belakangnya, saya seperti mana yang disebut oleh Al-Fatih, sekarang ni ada 3 isteri. Okey, isteri pertama kira perkahwinan kami ni dah menjangkau 28 tahun lah. 29 tahun perkahwinan keseluruhan. Tetapi tempoh monogami saya tu hanya 8 tahun je. Pada usia 30 tahun saya kahwin umur 22 tahun. 20 tahun. Pada umur 30 tahun dah mula berpoligami lah. Of course lah, mula-mula tu kahwin satu juga kan, dia tak ada terus dua. Walaupun dia disebut ayat tu masna wa sulasa wa ruba kan, tapi asas sebelah kan. Jadi kita of course kahwin tu yang pertama dulu lah kan. Pada 2, ketiga, dan jarak saya yang ketiga yang tergini 18 tahun. Yang pertama tu sama umur, di tengah-tengah. Yang tu tengah-tengah sikit lah. Jadi sebelum ditanya, baik saya jawab je siap kan. Kenapa saya akan cerita tentang perspektif saya saja kan. Doktor akan cerita dari segi hukum kan. Jadi saya bersetuju dan juga berpandangan yang sama seperti mana yang Prof sebut tadi, pilihan kan. Oleh kerana saya sebagai seorang usahawan juga tau, dan saya juga seorang usahawan trading, saya juga adalah usahawan multi level. Jadi ada orang nak berniaga boleh guna trading, boleh guna secara multi level kan, merangkaian. Jadi makna di situ ada pilihan kan, dan setiap pilihan itu dia ada syarat-syarat dia kan. Monogami ke, even tidak ada belum berpunya ataupun kahwin pun dia ada dia punya syarat juga saya kira. Dan juga poligami itu sendiri dia dengan etik kata lain mudah macam ni. Monogami pun ada kelebihan dia yang tersendiri, poligami pun ada kelebihan dia tersendiri, malah orang yang tak berkahwin juga ada kelebihan dia sendiri kan. Kalau tidak, kita pun semua tahu kan Imam Nawawi kan, walaupun tak berkahwin, dia gunakan kelebihan dia tidak berkahwin tu seperti mana Prof kata adalah dakwah Islam. Itu dia punya asas dia lah. Baik, kenapa saya berpoligami pada ketika itu? Pertama sekali dia ada sebab dia dululah. Ada sebab dia, isteri saya ni yang pertama ni, dia sering membawa satu majalah Arkam. Padahal dia bukan orang Arkam pun, bukan pengikut Arkam. Saya tanya dia, kat mana kau dapat ni? You dapat ni kan? Awak dapat? Kebetulan abang dia tu daripada satu jemaah tabligh kan biasa. Dan pada ketika itu, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, sekitar awal 90-an, majalah yang Islamik hanya Arkam saja. Betul tak? Apa-apa hal pun kita suka tengok kan. Dan di dalam majalah tersebut kadang-kadang kita terbaca ada hal-hal yang berkaitan dengan poligami, dan kita pun faham Arkam ni memang dia di antara yang satu kelompok yang mengamalkan kan. Padahal kita orang ni tak pernah jadi ahli Arkam ke apa semua, tapi bila tu sekadar nak tengok
artikel-artikel yang Islamik, dan dalam dia ada slot atau modul yang berkaitan dengan tu. Itu di antara cetusan. Okey, kalau kita tengok, okey, poligami ni di antara kebaikan dia ini dan sebagainya lah. Jadi oleh kerana perangai saya ni, mungkin perangai saya lah sebagai anak yang sulung kot, dia suka mencuba benda yang baru satu, suka nak kata mencabar diri tu, mungkin jugalah kalau istilah nak boleh pakai kan. Jadi akhirnya saya membina satu keyakinan pada diri saya macam ni. Saya kata saya poligami ni, pertama saya nak bagi kesedaran dan kefahaman kat orang tentang kebaikan. Saya cerita yang positif, kebaikan poligami ni. Dia tentu ada kebaikan dan kelebihan yang tersendiri dia. Jadi apa yang saya kata, saya yakin saya mampu untuk menterjemahkan kebaikan itu untuk diri saya, dengan sebab itu sampai sekarang saya tak pernah kempen pada anak saya, isteri saya, pak mentua saya apa semua tentang poligami, tak pernah sebut pun kan. Carilah satu lagi, tak ada anak saya dan sebagainya. Sampai bila saya nak kahwin, saya cakap pada mak ayah dia, kau tak risau ke apa ni besok anak kau poligami? Saya kata poligami ni dia bukannya boleh main macam kita nak ambil betul keluar apa semua. Dia pertama ketetapan Allah Taala, dia ada syarat-syarat dan sebagainya. Tapi untuk saya perlukan poligami ni atas sebab yang salah satu tadilah dan sebagainya kan. Sebab bila dah terbiasa, contoh macam isu memberikan kesedaran dan kefahaman produk halal, susah sampai sekarang. Isu tu selalu kita mainkan halal, tapi tak ramai yang menjadi pengikut. Sama jugalah dengan poligami ni, kita akan cerita kebaikan-kebaikan tapi tak ramai akan menjadi pengikut. Tak apalah, yang paling penting kita cerita tentang kebaikannya kan, supaya kita tidak meletakkan poligami itu yang salah, tapi yang salahnya adalah pengamal dia kan. Bagi saya poligami is a system. Perkahwinan, dalam perkahwinan ada sistem poligami, sistem monogami. Tapi kalau nak detail lagi lah, poligami ni, di bawah poligami ni sebenarnya poligini, ya, betul, dan poliandri. Sebenarnya yang saya amal ni poligini, bukan poligami, poligini. Dia poligami, bawah dia poligini dan poliandri. Kenapa saya sebut poligami dan poligini dan poliandri? Sebab kalau kita tengok pada 2 minggu lepas viral kan, apabila ada satu gambar nampak macam lawak dan lucu, orang perempuan bersanding, seorang perempuan tepi dia ada 2 lelaki kan. Caption dia, orang lelaki boleh poligami lah, berkahwin lebih, kenapa perempuan tak? Saya ingat gambar tu lucu sebab dia kartun. Tetapi kalau kita tengok komen-komen netizen, wow, dia kata memang betul lah, kita setujulah. Maknanya mentaliti orang sekarang, sama ada remaja ataupun tidak remaja, dia tak kisah pun. Itu yang kita nak betulkan. Saya setuju program macam ini nak membetulkan, bukan hanya sekadar pandangan orang tentang poligami ataupun poligini itu, tetapi kita nak menolak satu lagi gerakan yang disebut sebagai sama rata tu. Perempuan, lelaki boleh kahwin 2, kenapa lelaki boleh kahwin 2, kenapa perempuan tak boleh kahwin 2? Jadi bila ada program macam ni, dia serampang 2 mata. Kedua, kita nak menolak poliandri. Yang kedua, kita nak memberi kefahaman bahawa ada kelebihan kepada poligami itu kan. Jadi nak menepis isu media sosial sekarang ni memburuk-burukkan. Dulu masa 23 tahun yang lepas, maknanya tempoh perkahwinan poligami saya dah 23 tahun dah. 23 tahun. Maknanya 23 tahun dulu bukan nak sebut poligami, nak kias-kias sikit tentang berkahwin lebih ni pun orang takut. Tapi sekarang ni menjadi satu masalah, tidak menjadi masalah orang nak berbincang tentang poligami. Berbincang, tetapi dari segi penolakan masih lagi kekal. Sebab apa? Tidak ada kesedaran yang betul tentang poligami itu. Dia tetap akan jadi pilihan. Dia bukan menjadi satu perkara yang mesti setiap orang mesti melalui, tidak. Jadi alhamdulillah, pengalaman kami, saya dah 23 tahun ni, saya akan
of course saya akan cerita tentang kebaikan-kebaikan lah. Jadi bila kita cerita kebaikan di dalam kita punya pengalaman tu, mungkin lebih nampak lah kan. Mungkin untuk permulaan ni saya katakan bahawa antara kelebihan yang pada diri saya lah saya cerita kan. Saya nak kata pada semua orang nanti orang kata saya kempen kan. Saya kata yang saya nampak kan, contoh bila 3 isteri kan, mereka mengatur kehidupan dia orang tu, contohlah praktikal saja. Seorang hari ni seorang basuh baju, seorang kemas rumah, seorang masak. Seorang masak, kemas rumah, ada baju. Besok pun macam tu, bergilir kan. Kebetulan pula lah kan, saya sendiri mengamalkan poligami dan tinggal serumah. Tinggal serumah. Jadi kenapa tinggal serumah, nanti saya tak mau cerita bab hukum bersemua, nanti dia akan menjadi satu perbahasan. Mudah cerita, yang request tinggal serumah ni bukan saya. Dia cerita, syaratnya abang kalau nak kahwin kena kami duduk serumah. Bukan saya yang request. Orang rumah yang request. Orang rumah yang request kan. Jadi itulah cerita dia. Jadi tak timbullah isu yang berkaitan dengan hukum tu, sebab kita pun tahu kehidupan kita keseluruhannya majoritinya toleransi, betul tak? Hukum faraid pun sendiri pun tak ramai orang nak kata 2-1. Bang, boleh tak kita fakat-fakat kan, sebagai contoh kan. Jadi maknanya banyak toleransi dan keanjalan. Sedangkan hukum itu adalah satu guideline, tetapi dalam hukum guideline tu dia ada anjal dia kan, supaya tak lari ke sana, tak lari ke sini kan. Dia ada dia punya rusah-rusah dia sebagai itu. Hukum doktor, okey kan. Itu di antara poin, dia banyak poin yang berkaitan dengan praktikal ni. Mungkin slot yang akan datang lah, yang kemudian dia sedang cerita ada tiga pusingan kan. Jadi rugilah, nanti poin tak ada. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu untuk pusingan ini, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Jefferson berkaitan dengan penerangan secara praktikalnya. Tadi kita lihat apa Prof Ishak menerangkan seni kronologi dan maqasid dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada Haji Hafiz pula menerangkan segi praktikalnya bagaimana beliau berkahwin poligami, terlibat dengan poligami dan mengaplikasikan poligami itu sendiri. Dan betul lah, saya sangat setuju berkaitan dengan sebenarnya di Malaysia ni mungkin kita masih belum mampu untuk menerima poligami disebabkan saya rasa faktor terbesar sekarang media lah. Kita terlalu memaparkan ataupun mengejar viewers dengan nak memaparkan keburukan-keburukan kehidupan orang dan sebagainya. So itu yang sebab itu yang mendapat tarikan utama pun. Kan? So jadi banyak media menceritakan ataupun memberi satu naratif yang buruk kepada poligami ni dengan bawa satu berita tentang influencer poligami, kemudian kahwin lari lah, kahwin belakang lah, apa sebagainya kan. So, jadi mengabaikan isu utama lah, tak bagi nafkah dan sebagainya. So, jadi disebabkan naratif-naratif yang macam ni yang dibawa dan menyebabkan masyarakat itu takut. Dan akhirnya timbullah yang poliandri tadi. Timbul golongan-golongan poliandri, feminisme dan sebagainya mula nak bersuara. Sedangkan benda tak betul pun. Kan? So, jadi sepatutnya kita di Malaysia lah perlu melihat kepada tokoh-tokoh yang betul untuk kita ke tengah kan. Betul lah hari ni kita buat. Okey, role model yang betul lah hari ni. Kita pergi pada soalan seterusnya adalah berkaitan dengan Prof lah. Berkaitan apa dengan kita punya, sebab kita lihat kebobrokan yang berlaku dekat masyarakat kita hari ni dalam memandang poligami itu sebagai satu yang sangat-sangat negatif. Sangat-sangat negatif. So jadi usaha kita hari ni ialah untuk memberi satu pendidikan ataupun membetulkan semula stigma masyarakat terhadap poligami itu. Jadi sebenarnya apa peranan ataupun usaha yang kita boleh buat, yang kita boleh lakukan, yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat hari ini untuk fahamkan tentang sebenarnya ada keindahan dalam poligami itu sendiri. Silakan. Saya rasa ada 3 benda lah. Kalau saya jawab terus pada poin lah kan. Pertama, kita perlu, macam saya sebutkan dalam kursus perkahwinan, kepada pasangan-pasangan yang baru, dia bukan saja cakap pasal kahwin dan cakap pasal cerai, tapi kena cakap juga tentang pilihan untuk sekiranya berada dalam seperti yang berlaku pada zaman, seperti kes sahabat kita Tuan Haji Hafizan, poligami.
Cuma saya tak pastilah, macam saya kusur dulu lama lah, kahwin dah bertahun dah kan. Sebab kita takut. Tapi tak tahu lah Tuan Haji Hafizan dia masuk kusur ke tidak. Saya tak pasti ya. Kena masuk. Kena kusur. Jadi syarat-syarat. Oh, syarat. Ada tak apa ni topik tentang poligami? Tak ada. Tengok ini pengakuan. Tak ada lah. Dalam survei saya, kita terutamanya pihak yang menganjurkan kursus perkahwinan perlu masukkan tentang politik, sebab ada dalam Islam. Betul. Menjadi amalan semua Rasul, Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Dan kita kena betulkan kefahaman yang salah terhadap poligami dalam Islam ni. Dia tak sama sekiranya diamalkan dengan penuh baik lah. Tak ada contoh-contoh yang baik. Jadi perlu ada situ. Sebab pendidikan dalam perkahwinan. Yang kedua, pada saya, budaya kita di Malaysia ni, saya tak nampak budaya kita terlalu menolak. Budaya kita tidak terlalu menolak. Pengalaman Tuan Haji Hafizan ni saya rasa membuktikan bahawa sekiranya berlaku dalam keadaan yang baik, perbincangan yang baik, tidak menyuruh, tidak bohong. Betul kan? Dia sebenarnya boleh diterima. Seorang Melayu ni very tolerate dalam semua benda. Orang Melayu ni cukup berlembut dalam soal bertoleransi. Tetapi kena betul dia punya kaedah dia. Sebab budaya Melayu ni begitulah. Kita boleh bersama dengan pelbagai pihak. Sudah pastilah berkongsi kasih sayang ni telah diamalkan terutamanya pada saya yang kedua tadi oleh tutup guru dulu. Tutup guru pondok. Yang telah pun sebenarnya memperlihatkan bagaimana mereka. Saya ambil contoh lah boleh isteri saya kan. Ada seorang tutup guru tu, dalam satu kawasan rumah tu makan macam Jizan ni, dan semua duduk ni kan. Tapi dia boleh ada 3 buah rumah. Dalam satu kawasan rumah tu, saya masih ingat lagi di satu tempat di Kedah, rumah dia yang utama tu, itulah rumah dia dan bersama isteri tua dia. Ada 2 buah rumah lagi. Isteri kedua dan ketiga. Contohnya lah kan. Jadi nak ceritanya, kami anak-anak kami akan ziarah itu ini. Dia jadi macam seronok. Dan untuk guru ni lah pada saya yang menjadi contoh. Mungkin dalam melaksanakan keadilan, walaupun tak nafikan sebagai manusia kan. Okey. Yang ketiga, pada saya sistem pentadbiran pendaftaran perkahwinan yang berlaku kat Malaysia tu, kita kata pentadbiran Islam lah, yang melibatkan pendaftaran pernikahan termasuk di mahkamah syariah, sebenarnya pada saya sudah peruntukan undang-undang yang sewajarnya pada pandangan saya. Cuma bagaimana manusia yang nak buat pilihan tadi menggunakan pakai kaedah-kaedah ini. Jadi supaya dilihat sebagai satu yang bukan kahwin lari, kahwin bohong, kahwin nyuruh, ini yang isunya. Tetapi saya punya pandangan, disebabkan keterbukaan kita dengan budaya, maklumat, teknologi, jadi kita bentangkan macam program ini, kita bawakan bukan saja ilmu Islam tetapi pengamal yang baik, yang berusaha sampai sekarang. Sebab terbukti saya rasa dengan hayat poligami yang panjang ni, dan anak beliau pun ada mengaji kat sini dan sebagainya. Jadi menunjukkan saya rasa ada keberkatan pada Tuan Haji Hafizan lah pada aspek itu. Saya pun boleh kata saya pun ada keberkatan juga. Bukan nak kata orang poligami je kan. Sebab saya rasa lagi tenang pada umur macam ni. Tapi mungkin Tuan Haji Hafizan ada ketenangannya tersendiri. Litaskunu ilaiha. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof atas kupasan berkaitan dengan banyak usaha kita nak beri satu garapan kepada masyarakat yang faham berkaitan dengan isu poligami. Jadi insyaAllah kita stay tune dulu. Kita akan sambung lagi untuk soalan yang seterusnya. Haji Hafizan pula, pengamal politik di Malaysia, insyaAllah. Poligami. Politik pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita seterusnya untuk menyambung segmen podcast Perspektif Wahyu dalam tajuk hari ini, poligami, wahyu atau nafsu. Jadi kita kembali kepada Haji Hafizan berkaitan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tahu gambaran ataupun pengalaman sini Haji Hafizan berkaitan dengan apakah cabaran lah. Saya yakin gambaran poligami ada cabaran-cabaran tertentu yang dialami.
Dan setelah kita melihat cabaran tu, nak juga kita dengar apakah hikmah lah kan. Sebab kata patah hujan selepas pelangi selepas hujan. Hujan selepas pelangi. Okey, so jadi insya-Allah silakan. Okey, terima kasih kepada Muhammad Al-Fatih. Jadi berkaitan dengan cabaran dan juga hikmah lah kan. Jadi saya masih lagi berbalik dengan apa yang saya amalkan lah kan, dalam secara praktikalnya. Sudah pasti cabaran tu sebenarnya bermula daripada awal-awal lagi kita menyatakan hasrat nak berkahwin tu. Sebab cabaran tu dia dalam dua bentuk. Umumnya biasalah cabaran dalaman pada diri kita sendiri dan juga pada ahli keluarga kita tu sendiri. Yang kedua, cabaran daripada masyarakat dan juga media lah kan. Jadi pada diri saya lah, banyak cabarannya datang daripada luar lah, kebanyakannya yang kuat. Sebab apabila masyarakat dia tak faham, malah di kalangan jiran, keluarga-keluarga jauh, kemudian media massa yang memberikan gambaran yang tak elok tu, menyebabkan kita terpaksa orang kata berikan kesedaran ataupun kita nak cover isteri-isteri kita dan anak-anak kita ni tidak termakan dengan orang kata hasutan-hasutan tak betul ni daripada luaran tersebut. Jadi cabaran dia ialah untuk kita sabar, kuat dan kita mantapkan keilmuan itu kepada anak isteri kita yang sedia ada untuk menerima orang baru kan. Kalau macam saya sendiri, memang setiap isteri pertama minang isteri kedua, isteri kedua pinang isteri ketiga, isteri pertama kedua pinang isteri ketiga, dan mendapat orang kata dan tidak mendapat apa-apa penolakan pun daripada anak-anak, sebab mereka hanya menerima saja apa yang dia dipersetujui oleh mak-mak mereka ataupun ayah mereka kan. Jadi melalui proses kan. Jadi macam contoh disebut tadi undang-undang yang dijalankan terutama di Selangor kan. Saya sudah pasti sebab isteri saya ni semua didaftarkan di Selangor kan. Bila pergi ke mahkamah tinggi tu, saya bagi cerita sikit lah kan. Permulaan ini cerita yang smooth tau. Permulaan tu dia akan panggil mahkamah tinggi syariah akan panggil lelaki, suami tu atau lelaki dan isteri, calon isteri. Itu yang pertama. Langkah pertama. Dia untuk confirmkan betul ke nak berkahwin. Kan? Lepas tu dia kena panggil lagi. Lepas sebulan macam begitu untuk dia panggil isteri pertama, isteri kedua dan bakal bapa mentua. Bakal bapa mentua. Jadi saya cerita dah pengalaman itu bila dia akan tanya, Yang Arif akan tanya isteri pertama, setuju, setuju. Kedua, setuju, setuju. Ketiga, setuju, setuju. Last kali dia akan tanya bapa mentua, bakal bapa mentua, setuju, setuju. Kan? Jadi nampak semua macam tu. Kalau dalam pengalaman saya tu, saya teringat lagi kan, Yang Arif ni dia tanya berapa gaji kau, berapa apa semua kan. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya akan cerita kat orang, Yang Arif tu sebelum dia nak kata lulus tu, berapa bilik kat rumah kau? Dia cerita. Saya cakap rumah saya ada 7 bilik. Okey. Lepas tu baru dia kata okey, dengan ini saya mahkamah membenarkan, so dia keluarkan surat. Macam tu. Sebab asasnya tadi apabila tidak ada yang membantah lah di dalam setiap orang yang ditanya oleh Yang Arif tu lah kan. Ialah mungkin disebabkan isu isteri sedia ada ini telah pun memahami keadaan itu, sebab mereka sendiri yang meminang dan sebagainya kan. Jadi di antara cabaran lah. Makna cabaran kita ni ialah nak memberikan kefahaman kepada orang luar, jangan dia mempengaruhi kita, sebab kita dah cover dah kan. Dan di antara hikmah yang berlaku dalam pengamalan keluarga saya ni ialah apa yang saya nampak daripada apa yang saya buat lah. Pertama sekali, bila isteri-isteri saya ni diberikan tugas-tugas masing-masing, okey, dan bila ada penggiliran, sudah pasti ini apa yang dia orang kata tahu, alhamdulillah ada me time, dia kata. Me time untuk apa? Untuk dia beribadat, untuk dia buat kerja-kerja lain. Itu pandangan mereka. So saya ambil pandangan mereka itu untuk saya lontarkan ke sini lah kan. Dan juga dari segi aktiviti luar pun, contoh macam keterlibatan
kepada organisasi NGO dan sebagainya, memang saya galakkan supaya dia tidak akan rasa macam istilahnya boring ke, walaupun sebenarnya tak boring pun sebab duduk serumah pun hari-hari dan sebagainya. Sebab dia orang kata kami nak duduk serumah sebab apa, saya tanya kenapa nak duduk serumah, dia kata sebab hari-hari boleh jumpa abang, dia cakap macam tu kan. Lepas itu alhamdulillah dari segi anak-anak sendiri pun berusaha dan menganggap semua tu adalah mak dia, mak dia. Sebab amalan kami ni sebagai contoh lah, kalau balik raya ke, setakat ini sampai sekarang ni lah, dah 23 tahun, tak pernah lagi kalau raya saya kau balik rumah kau balik tak. Kami akan raya, tak kisah, okey kita bincang nak raya rumah siapa dulu. Tentulah mula-mula raya pertama rumah isteri pertama, pergi rumah isteri pertama serentak. Kalau 3 kereta macam itu kan, sebab anak dah ahli keluarga dah 15 kan, 11 anak campur 3 isteri campur saya campur cucu campur menantu, ada 15. Kita pakai 3 ke 4 kereta pergi raya rumah ni, rumah saya, rumah mak mentua. Sebab mak mentua semua bukannya ada tak ada masalah kan, ada pergi raya apa semua, so jadi happy lah. Dia macam tu. Macam mana yang disebut oleh ada tok guru tadi kan, bila ramai-ramai datang apa semua happy apa semua macam tu kan, kemeriahan. Yang paling penting kat sini ialah apa nama ni, dan satu lagi di antara apa yang saya buat untuk nak memberikan kefahaman yang berterusan itu ialah seringkali adakan muzakarah ataupun kalau istilahnya usrah dekat rumah lah, di kalangan isteri-isteri dan juga di kalangan anak-anak kan. Selalu kan macam contoh kan, saya ni memang akan mengamalkan untuk sambut hari jadi setiap anak-anak tu. Maknanya kalau 15 tu 15 kali lah dalam setahun. Tetapi poin dia bukan sebab nak sambut dia jadi tu, sebab saya akan buat tazkirah. Dalam tazkirah tu banyak poin dari segi keharmonian rumah tangga, kenapa kita perlu kekalkan dalam poligami macam ini apa semua dalam keluarga kita ni lah kan. Tapi saya tak kempen pada anak-anak apa semua poligami. Okey, kemudian satu lagi yang memang saya tak akan tinggal ialah berkaitan dengan kematian. Itu saya punya kesimpulan. Sebab apa? Bila saya cerita tentang kematian, besok mungkin Abi mati, besok mungkin ada anak-anak Abi mati dan sebagainya. Pertama sekali, kematian itu pemutus kelazatan kan. Bila pemutus kelazatan dunia itu, dunia ni akan dipengaruhi oleh syaitan yang akan memberi nafsu kita. Ada cerita dia tu, bila kita cerita benda macam tu, so dia orang akan jadi macam rasa tenang, tidak akan menyatakan bahawa ialah istilah sekarang ni kan, itu suami aku, itu hak aku. Dia merasakan suami ataupun isteri itu hak mutlak kan, hak mutlak. Seolah-olah maknanya tak ada orang yang boleh di-share lah macam tu kan, mengikut batasan syariat lah kan. Macam tadi kan, poliandri tak boleh lah kan. Poligami itu adalah hujah-hujahnya, nanti besok keluar anak, kita pun tak tahu anak yang lelaki ke anak yang perempuan. Anak lelaki ni kan, itu di antara perkara yang kita boleh hujahkan kenapa poliandri itu tidak dibenarkan di dalam Islam kan. Jadi biasalah kalau berdasarkan daripada ayat yang 3 tadi kan, ayat orang Iftum tu, ayat ketiga tu, memang satu golongan akan guna ayat tu yang awal. Orang yang nak kahwin dia akan guna yang awal lah. Orang yang anti dia akan guna yang akhir lah kan. Isu apa, adil. Yes, isu keadilan ini penting lah. Sebab kalau nak cerita bab keadilan ni, betul lah di dalam poligami itu memang kena adil. Tapi adil ini sebenarnya dia dalam semua sudut lah. Di dalam monogami pun kena adil. Malah kalau kita tengok dosem disebut 140 perceraian setiap hari. Majoritinya Muslim dan majoritinya adalah monogami kan. Dan di antara sebab yang pertama ialah tidak ada ilmu agama, masalah ekonomi, dan poin-poin ketiga keempat baru cerita bab poligami, antara alasan kenapa mereka bercerai sebagai contoh. Dan punca dia apa? Sebab di antara tidak ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, berlaku kezaliman di dalam monogami itu sendiri. Apa itu kezaliman? Tidak adil lah. Zalim lawan dia adil, adil tu zalim. Apabila isteri tidak adil pada suami, suami tidak adil berikan keadilan pada suami, isteri ataupun suami tidak adil pada anak-anak. Jadi isu keadilan sebenarnya adalah dia menyeluruh.
kan, menyeluruh bukan hanya pada poligami sahaja, tetapi bila saya rujuk juga kepada ayat tersebut, ayat itu adalah juga merupakan penegasan dalil bahawa wanita ini perlu mendapat keadilan, menafikan bahawa wanita dulu ni dizalimi, dikahwini sampai berpuluh-puluh orang, beratus, ada ribu pun, jadi dibatasi, kan. Jadi bila bercakap tentang keadilan ini, apa orang kata, dia tidak tersentuh lah dari segi orang kata isu dalaman hati dan sebagainya, makna adil pada sudut giliran, harta dan sebagainya lah, kan. Jadi itu yang kita kena jaga elok-elok, kan. Jadi dalam rumah tangga ni, kalau dalam poligami, yang pantang je lah, pantang dia ada pantang. Kalau katakan macam Prof kata dia kan, setiap keluarga ni akan ada di ujian dia. Ada orang kata sedangkan lidah lagi tak tergigit, lagi tergigit, jadi akan ada krisis, ada kan. Tapi bila kita contoh bercakap dengan isteri pertama, kan, contoh isteri pertama komplain apa semua, kan, ataupun ada krisis antara isteri pertama dengan suami, jadi kita tidak boleh mendapat support daripada isteri kedua. Kita jumpa isteri kedua, ni cerita macam semua, tak boleh. Itu di antara pantang saya lah, antara dengan isteri. Saya cakap pada isteri saya yang lain, kalau katakan kita ada isu, hal tu hanya kita saja, walaupun duduk dalam satu rumah. Dengan sebab itu, banyak cerita-cerita antara saya dengan isteri pertama, isteri kedua, ketiga tidak akan diketahui oleh isteri-isteri yang lain, kan. Sebab memang dijadikan itu sebagai pantang, tidak menjadikan itu sebagai untuk kita mendapat support. Ada setengah orang tu macam tu. Kadang-kadang dalam keluarga-keluarga yang biasa, monogami sekali ke pun, kan. Kadang-kadang kan, bila ada krisis mak dengan ayah, kan, kadang-kadang ayah ataupun emak, dia nak mencari pengaruh, dia cari anak untuk support dia, menyebabkan berlaku kecelaruan dalam family. Anak support mak ataupun anak support bapa. Sebab apa? Bapa ataupun mak ceritakan keburukan pasangan masing-masing. Dalam keluarga kita, poligami ke monogami ke, itu antara perkara yang pantang sepatutnya lah, kan. Jadi itulah di antara perkara yang hikmah yang ada pada diri saya, yang saya kata tadi, saya nak buktikan kelebihan poligami pada diri saya, seperti mana kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh orang-orang terdahulu seperti Tok Guru, Nabi dan sebagainya, kan. Dan saya rasa mungkin itu dululah untuk pusingan yang kedua, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Haji Hamzah. Saya rasa macam dalam topik ni, sebab dia dicakap oleh orang yang bukan faham teori, tapi dia amalkan. Baik. So, kalau macam di universiti ni, kita tahu Prof. Ada. Okay. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu sekejap, kita rehat sekejap, kemudian kita akan jumpa lagi selepas ini. Okey, baik. Kita bertemu sekali lagi podcast Perspektif Wahyu. Jadi kita akan teruskan dengan kita punya perbincangan berkaitan dengan poligami, sama segi wahyu ataupun nafsu. Jadi terima kasih. Tadi kita dah dengar kepasan daripada panel jemputan kita khas, itu Haji Hafizan berkaitan dengan pengamal poligami di dalam tempoh yang agak lama, 23 tahun. 23 tahun, masya-Allah. Jadi kita pergi kepada Prof dengan apa kesimpulan ataupun rumusan lah yang kita boleh dapat daripada perbincangan kita tentang isu poligami ini. Dari segi mungkin saya teoritasnya, saya teori dan juga praktikalnya, insyaAllah. Terima kasih Al-Fatih, sahabat saya Tuan Haji Rizal. Saya cakap dalam konteks saya monogami pula. Itu secara teori dan praktis. Okey. Saya berkeyakinan bahawa seperti yang sebutkan oleh saudara Tuan Haji Hafizan tadi, kita nak sampai ke mati. Kehidupan kita ni, dalam Islam ni, kita nak sampai ke mati. Okey. Jadi dalam Islam, bila berkahwin, dalam cerita berkahwin ni ada satu surah bernama Suratul Talaq. Okey. Jadi Islam ada bagi jalan keluar. Bila kita tak dapat, dalam contoh baik yang monogami atau poligami,
maka talak yang sebaik-baik dalam Islam itu sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan berikan ketenangan dan sebagainya. Sebab kalau bersama tak boleh, kena berpisah. Tapi dalam Islam cara yang baik. Saya nak beritahu sebelum saya sampai pada kesimpulan ni, dalam Islam dan juga secara realiti kat dunia ni, pertama orang lahir kena daftar tak? Kena daftar, kena surat beranak. Okey. Kemudian yang kedua, bila kahwin, daftar nikah. Secara baik dia monogami atau poligami. Ya. Kalau dia poligami, banyaklah surat nikah macam Rizal ni. Betul banyak. Ya, banyak. Tengok. Dan kita kena, apa hadis Nabi? Hadis Nabi, kita kena gunakan satu hadis yang digunakan pada banyak tempat. Saya seperti yang kita biasa sebut, Sayyid Al-Khudri itu, kala Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'in. Jadi kita sebenarnya ada tanggungjawab. Jadi saya nak dapatkan kebahagiaan setakat ni, saya punya tanggungjawab ialah dengan seorang. Kerana itulah ketenangan pada saya dengan adanya isteri, anak-anak dan cucu contoh sekarang ni. Pada saya itu dah menjadi ketenangan untuk saya bagi menghadapi kematian saya. Betul. Dan saya juga dah berusaha mempersiapkan paling tidaklah apa yang dinamakan sebagai persiapan untuk mati ke, selesaikan hutang contohnya. Dan mungkin saya tak ada banyak harta contohnya kan, saya tak tahu sawah macam Reza ni. Dia lagi banyak lah nak ada portion kan. Tapi nak ceritanya itu semua dalam perkahwinan monogami kena siap sedia. Kemudian contohnya, kalau kita bercerai, yang ketiga tadi kan, kena daftar dalam Islam. Walaupun tak ada, sebab dia saksi itu penting. Kalau tak menjadi macam masalah. Dan yang keempat ialah kematian. Perlu juga ada sedia mati. Sebab dia akan melibatkan macam-macam cerita. Dalam Islam ni, saya setuju sangatlah ya. Sama ada pilihan kita berusaha monogami ataupun poligami, tapi carilah keredaan Allah itu untuk kita saling lengkapkan kehidupan. Saya rasa itulah kebahagiaan. Jadi kalau yang ramai macam Rizal ni, dia ada kebahagiaan dia sendiri yang kita tengok begitu. Jadi tidak ada kecaman pada saya sama ada seorang ataupun, tapi yang penting perkahwinan itu, perkahwinan yang akhirnya sampai kepada kematian yang membahagiakan. Betul. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof Ishak di atas rumusan. Sedikitlah rumusan daripada Hafiz. Okey. Terima kasih Muhammad Fatih dan juga Prof. Jadi secara rumusan dia ialah antara kenapa saya juga ingin mengamalkan poligami untuk diri saya, di antaranya ialah merujuk baliklah kepada apa yang menjadi keperluan kepada Nabi itu sendiri berpoligami kan. Sudah pasti kita pun faham Nabi poligami ini di antaranya ialah yang paling kuatnya ialah untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri kan. Dengan sebab itu Nabi ini dia ada banyak isteri, ada yang dara, ada yang janda. Tapi isu dia sekarang ni banyak mungkin cara sampai yang mungkin macam ni. Saya bukan nak kata nak memperbetulkan, itu pandangan orang, tapi pandangan saya ni macam ini. Tak semestilah kalau nak poligami ni nak kena isteri pertama kena mati dulu. Saya rasa tak ada hadis kot kan, satu. Ataupun kita kata kalau nak poligami ni kena janda dulu, ataupun kena janda semua. Tidak. Jadi mungkin dekat situ saya ada berbeza pandangan lah kan. Serupa jugalah kalau ada orang kata, dan ada orang kata kan, kalau nak ikut sunnah sangat, ikutlah sunnah Nabi. Dia cakap apa dia? Nabi kan kahwin umur 25, kahwin dengan janda, bukan sekali janda tau. Siti Khadijah 2 kali janda lagi. Ada tak anak-anak kita suruh dia kahwin dengan janda? Tak ada kan. Tapi benda tu tak betul lah. Saya nak cerita betul, tetapi ada orang akan berhujah macam itu kalau kita membuat satu hujah yang bersifat escapism. Kononnya kita nak menafikan poligami ni, kita kata oh Nabi kalau kau nak poligami kena mati dulu isteri pertama. Sebenarnya kita dah nampak dah dia nak menafikan poligami tu. Kedua, kalau kau nak poligami kau mesti kena kahwin dengan janda. Sebab Nabi kan kahwin janda. Satu je dara sebagai contoh. Hakikat sebenarnya Nabi kahwin dengan janda tu, siapa janda tu? Janda tu adalah antaranya sahabat Nabi yang gugur. Maknanya janda tersebut telah pun dilatih, dipimpin oleh sahabat yang hebat. Gugur, Rasulullah ambil kan. Padahal banyak lagi janda-janda lain yang Rasulullah boleh ambil. Tapi untuk membantu perjuangan Rasulullah,
untuk membentuk dakwah pada kabilah-kabilah seperti Habsyah dan sebagainya tu, Rasulullah kahwin dengan orang tu kan. Kenapa tak kahwin dengan anak dara kan? Sebab apa, macam tadi kan, Siti Khadijah zaman Sir kan, tiba-tiba zaman Madani tadi, ayat Madani ni dah terbuka kan. Maknanya Rasulullah perlu orang yang kuat untuk membantu dan usaha dakwah kan. Dengan sebab itu adanya pelbagai latar belakang isteri-isteri Rasulullah untuk membantu perjuangan Rasulullah. Jadi macam kita nak membantu kita punya macam tadilah, membantu kita punya perjalanan kehidupan kita sama-sama sampai ke akhirat dalam mendapat redha Allah dan rahmat Allah SWT. Dan sebagai akhir sekali, ada satu FB tau. FB nama dia Pertubuhan Harmoni Poligami. Dan pertubuhan ni, dia ada FB dia, ambil FB tu, bukan memproses poligami tau. Ini adalah pertubuhan yang dah 4-5 tahun aktif, dan dia sifat dia kesedaran, kefahaman dan juga nak educate kepada orang yang sedang berpoligami, untuk betulkan apa sebagainya kan. Jadi kepada sesiapa yang nak, bukan nak lah, berani like atau follow, sebab saya jumpa je ramai orang berani tak follow. Setakat ni saya tak berani nak follow. Kalau tak berani follow, like post pun tak berani je. Saat lagi balik tengok dekat pertubuhan tu, tengok kenapa abang like ataupun follow dia kata pertubuhan. Tapi saya yakin tak apa, boleh je follow tak sebenarnya. Kejap saya follow. Pertubuhan Harmoni Poligami jadi banyak aktiviti yang itu bagus, sebab dia pertubuhan berdaftar dan juga dia mengedukasikan, memberikan pengajaran dan pelajaran kepada kita tentang ilmu poligami, sama ada yang belum nak dan juga yang Prof kata tadi yang sedang berpoligami, supaya jangan tersasar daripada syariat Islam itu sendirilah. Jadi saya rasa sekadar itu dahululah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah, pertamanya kami daripada JQH TV lah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Haji Hafizan atas sebab menerima jemputan kami, dan juga Prof Ishak aku insyaAllah sebagai panel tetap nanti untuk siri-siri yang seterusnya. Jadi begitulah pandangan dua panel yang kita jemput hari ini, tuan-tuan dan perempuan, berkaitan dengan isu poligami, sama ada dari segi perspektif wahyu ataupun nafsu. Jadi insyaAllah moga-moga segala penjelasan, penerangan dan juga perbahasan yang kita telah bincangkan dari segi teori dan juga segi praktikal itu dapatlah kita fahami dan garap. Dan kita kena terus sentiasa belajar dan terus belajar. Itu saya nampak poin utama lah dalam perbahasan kita ini, terus belajar dan terus belajar, supaya kita tidak senang termakan dengan apa-apa saja isu. Okey, jadi insyaAllah, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua para penonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada segmen yang seterusnya dalam podcast Perspektif Wahyu daripada JQH TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Muslim, memang perlu kita memiliki rujukan Al-Quran dan hadis yang sahih dalam bentuk terjemahan. Kerana apa? Kerana kita berupaya untuk memahami terutamanya ayat Quran, maksud, dan kemudian kita juga berupaya untuk merujuki hadis sahih berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Saya bawakan satu contoh tema yang paling menarik sekarang ini yang ramai membicarakan tentang fitnah akhir zaman. Tuan-tuan dan hadirin mulia, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Contohnya inilah dia pimpinan tafsir pimpinan Rahman terbaru yang berada di pasaran yang terbitkan oleh JAKIM dengan kerjasama Rimbunan Islamic Media Sdn Bhd. Terjemah ini telah pun dimulakan pada tahun 1968 dan terus dicetak dan dilakukan penambahbaikan sehinggalah terakhirnya cetakan hadis terjemahan tafsir yang ada pada saya ini. Justru sekiranya kita membaca juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran, 36 surah yang kita baca itu hampir kesemuanya menceritakan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Jadi apabila kita membaca suratul Naba sampai suratul Nas, sebenarnya cerita bagaimana Allah menggambarkan tentang kiamat dan patut apa yang kita buat, mohon perlindungan dan sebagainya. Namun setelah kita membaca Quran tu,
ada baiknya juga kita merujuk kepada hadis sahih Nabi SAW, dan di antaranya yang terdapat di dalam pasaran sekarang ini yang lengkap, iaitu hadis sahih Muslim yang diterbitkan oleh Universiti Melaya bersama dengan Himpunan Islamic Media. Saya bawakan hadis berkaitan dengan kiamat ini. Nabi SAW terutamanya pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaksura al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga timbulnya banyak harj. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu harj? Baginda menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Jadi apabila kesimpulannya, apabila kita memiliki dua rujukan yang utama dalam Islam ini, iaitu Al-Quran, hadis, paling tidak kita boleh menjadikan sebagai asas ilmu di samping kita terus belajar ilmu Islam yang lain, termasuk ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tetapi dengan adanya dua sumber ini, insya-Allah kita akan dapat mengamalkan Islam, khususnya juga sunnah Nabi SAW, dalam bentuk yang jelas dan mudah, insya-Allah. Selamat membeli, kerana sekarang terdapat promosi daripada pihak Himpunan Islamic Media, di mana dengan Al-Quran dan hadis ini dijual sebanyak RM1,099 sahaja, dan boleh dapatkan sekarang melalui link yang akan disediakan di bawah ini. Selamat membaca untuk beramal melalui pembelian ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.